sayang ke tanda apa? Dia sayang tak mak dia? Dia sayang tak mak dia? Anak yang sayang mak dia tak. Tengok satu WhatsApp yang dia hantar, maknya meninggal 3 bulan, tinggal tulang je. Anaknya melawat 3 bulan sekali baru melawat. Bila melawat tinggal tengkorak je, kan? Habis semua dah dia punya tu, tinggal tulang je. Tak dapat? Oh tak dapat. Mana tu Ustaz? Makan tu mana tu? Tak dapat sayang, jaga hormat. Sama juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tidak berapa kenal Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita buat ni macam dah kena paksa, kena denda karang, masuk neraka karang kau. Jadi kita buat gitulah. Jadi orang yang masuk surga kerana begitu, maka dia akan kena hisap dulu. Tapi kalau dia buat, dia tak ada persoalan apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tentukan dia sakit, okey je, sabar je. Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia, syukur je. Allah Ta'ala bagi apa-apa, redha je. Tawakal kena kepada Allah SWT. Dia ada masalah dengan Allah? Ada masalah tak dengan Allah? Hari ni mak awak goreng ikan kering je, ada masalah tak? Ada. Hari ni makan ayam KFC, ada masalah tak? Lagi tak ada masalah. Itu masalah dengan diet je kot. Gitu kan? Kita kalau kita sayang mak kita bagi apa pun tak kisah. Jadi maknanya kita dah kenal mak kita. Mak kita ni dia sayang sangat kita. Hari ni makan ni je nak, awak punya tubuh pun dah lain macam dah ni. Makan ni je. Jadi Allah Ta'ala pun macam lebih tahu daripada mak kita. Jadi bila dia buat sesuatu pada kita, boleh terima tak? Kita boleh terima lah. Tak ada masalah, redha je, tawakal je, sabar je. Jadi orang yang macam ni, yang kenal Allah Ta'ala, dia akan masuk syurga tanpa hisap. Jadi sebab dia tak persoalkan apa yang Allah Ta'ala buat pada dia. Kalau dia nak persoal, kalau persoal tu yang kena tu, hak laju 70, dia bawa laju, kena saman. Kalau kita pergi bayar saman terus, ada masalah tak? Tak ada masalah. Yang tak ada saman, dia yang naik mahkamah tu sebab apa? Tak berarti bayar sama. Nak bayar, lepas tu degil, lepas tu dah. Okay, main kita tu, tengok ni awak punya gambar ni, tengok kelajuan dia, wah berlawan, kena hisap lah. Maksudnya kena diadili lah. Rasa kena Jadi sama kita juga. tak lah gitu lah. Sama je. Laju tu. Kalau kita apa saja yang dibawa oleh Allah Ta'ala, Tak pasti kita tak ada kampung masalah beban. dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata je, tenang je. Sebab kita tahu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada masalah nak tanya apa lagi kau. Kalau dah semua dah okey semua, okey tak? Hari tu masa dekat dunia dulu okey tak? Okey semua ya Allah, okey dah ada masuk syurga. Gitu je. Kan? Tak okey. Hari tu saya tak puas hati. Dengan orang ni saya tak puas hati ya Allah. Dengan orang ni saya kecil hati. Okey, panggil semua dulu. Betul kan gitu? Jadi kalau kita kata okey semua, ada masalah? Tak ada masalah. Tapi okey tu kat sini tau. Mana sini okey, dalam ni bengkak je. Mana boleh? Tak boleh. Yang sebenarnya kat sini okey. Okey sini dia masuklah syurga Allah Subhanahu Taala. Itulah dia. Cerita mudahnya macam tu lah. Siapa yang kena hisap di akhirat, lama nak masuk syurga Allah. Contoh Abdul Rahman Ibn Auf, antara sahabat yang Nabi yang terlewat masuk syurga 500 tahun, terlewat daripada Rasulullah 500 tahun, setengah hari di sana, sama kita lebih kurang 500 tahun. 500 tahun lama. Apa kejap? Lama. Susah dah nak faham Ustaz. Alah, tanya orang perempuan yang bersalin, 10 minit tu lama ke kejap? Masuk anak nak keluar je. Bukaan 11. 11. 11 okey lagi Ustaz. Masa 8, 9. 8. Tak ada 11 eh? 10 je. Masa 8, 9 tu, ya Allah, masa tu sekejap lagi. Kita kata sekejap lagi. Yang tu katanya, aku dah nak mati ni. Nak masuk Tak masuk tu. Saya 4, anak 5, 4 masuk, 1 tak masuk. 1 pergi sebab operation. Tak masuk lah sebab dia masa mengandung tu uri bawah. Tadi 7 bulan dah bersalin. Dia punya darah masa kami duduk di Taman U dulu, dia punya darah jatuh tu, darah tu sampai ke dinding atas gitu. Maknanya dia jatuh, darah tu. Doktor kata awak panjang umur, kalau sekejap lagi awak terlambat habis. Sebab darah tu banyak sangat keluar.
Masa tu tengah sibuk dengan takaful juga tu. Takaful dengan Ya Rabbi. 4 kali masuk. Kita tengok dia benar-benar depan, ya Allah. Kita pun habis nafas tak sekali. Macam kita patut rapat daripada dia. Masuk. Keluar darah tu. Masya Allah. Cuba kita kata, alah, kejap je lagi. 3 minit je lagi, 3 minit. 3 minit bagi dia. Oh, lama tu. Kan? Anak saya nombor 2, doktor kata, oh, stop. Dia push lagi. Push. Koyak. Kan, doktor kata, berhenti. Jangan tu. Tak boleh tahan. Sebab kalau boleh nak lepaskan je. Kan? Koyak. Nah, sebab doktor dah tahu. Kalau push lagi dia akan Koyak. Memaksa kan. Dia sakit kan. Engkau tak tahu. Alah, kita sakit nak buang air besar tu pun, yang kalau sembelit tu pun, kalau boleh nak buang tu kan. Ya, itu baru sembelit kan. Itu macam sembelit kan. Ialah masa kita 3 minit, masa dia 3 minit, 3 minit dia rasa macam berjam. Tapi kita 3 minit, alah sekejap. Macam orang main bola kan. Pasukan menang dengan pasukan kalah, tinggal lagi 3 minit. 3 minit bagi orang yang kalah lama ke cepat? Bagi orang kalah cepat. 3 minit bagi orang kalah cepat. 3 minit bagi orang menang Lama. lamanya nak habis. Dia tendang sana tendang sini, tak habis lagi. Apa ni pengadil ni? Tak habis-habis lagi. Dia nak bertahan satu gol dia tu. Satu, kalau 2 tak apa kan. Tapi kalau 1, yang kalah ni kata, cepatnya 3 minit. Ni mesti tak ada ni pengadil. Terkejap je dia tiup whistle. Baru tendang bola sekali. Masa yang sama tapi berbeza. Itulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa 500 tahun. Setengah hari daripada Rasulullah. Masa lambat. Kenapa? Abdul Rahman ni orang kaya. Ditakdirkan dia memang jadi orang kaya. Jadi miskin tak jadi miskin. Tak boleh jadi miskin ya. Tak miskin. Tak miskin. Boleh dia demakan barang sampai semua. 100 ekor unta habis semua dia dema. Tak miskin Abdul Rahman. Makin dia dema makin naik. Jadi tak boleh nak tu lah. Memang dia ditakdirkan Abdul Rahman ni jadi kaya. Ditentukan Allah. Itu pun yang diberikan Allah, bukan dia sendiri yang bercita-cita untuk jadi kaya ni. Yang begitu pun 500 tahun lambat. Kalau kita ni berapa ratus tahun kalau boleh nak masuk paket ni lah 70,000 orang yang tidak dihisap oleh Allah Taala masuk surga dengan mudah. Macam mana nak masuk surga dengan mudah? Kenal dan cinta. Bila kenal maka datang cinta. Kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi belajar kenal. Belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga bila kita dah kenal Allah Taala, tidak akan ada lagi rasa keluh kesah dalam diri kita. Jadi lagi. Jam lagi. Orang nak cepat ni baru 9-4 minit dia dah keluar. Biasanya saya sampai 9.10 tak lagi. Nanti tak apalah, lewatkan sikit 4-5 minit sampai kat depan tu. Dah sampai ke belum? Dah sampai. Kena je kita. Waktu kita awal kita kena. Waktu kita lewat kita pun kena. Masih kena je. Tak apalah, datang awal bagus. Tepat waktu. Tak menyebabkan orang tunggu kita. Kalau tidak, berdosa. Orang cakap tentang kita. Okey. Awal kalam kami mulakan kitab ini dengan lafaz penyaksian akan Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang mana lafaz penyaksian ini asyhadu, aku menyaksikan, tidak boleh digantikan dengan kalimah lain walau seerti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa baca Muhammadah? Ustaz ada setengah baca Muhammadu, Muhammadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadah kat situ. Bukan Muhammadu. Muhammad, kalau tak ada masuk anna, baca Muhammadu.
Ni orang baca bahasa Arab dia tahu tu. Tata bahasa je. Muhammadu. Ada orang baca Allahumma, jadi imam baca Allahumma hdini fi man hadai. Ustaz, itu orang kat belakang macam mana Ustaz? Dia baca Allahumma hdini. Untuk sendiri, baca untuk sendiri je. Tak apalah, dia salah tu je. Dia bukannya tu, tak perasan ke Allahumma hdini fi man hadai. Allahumma hdina. Allahumma hdina kami. Allahumma hdini, ya Allah bagi tunjuk pada. Macam juga sini, kalau sekiranya dia tersalah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Ustaz, boleh tak? Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau orang tak baca tu dia sedap aja. Okey, sedap lah tu. Ada salah kata bahasa. Bila masuk kata anna, dia selepas itu mesti dibalaskan di atas Muhammad Rasulullah. Jadi kalau tak ada di bawah baris pun nanti orang yang baca bahasa Arab dan di bawah baris pun dia boleh baca. Sebab dia dah ada kaedah dia. Maksudnya tempat ni baca. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuba tengok perkataan aku naik saksi. Naik saksi bukan naik taksi. Naik saksi. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benar berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Awak menyaksikan Allah ke? Dah naik saksi ke? Tiada yang lain ya. Engkau lah Tuhan tu. Maksudnya dia tu untuk kita kenal kan. Kalau kita boleh saksi, kalau kita tak kenal macam mana nak saksi? Awak boleh jadi saksi dah. Saksi, saya tak kenal pun awak, macam mana nak jadi saksi? Kalau kita kenal Allah dulu, baru saksi tu dia saksi yang benar-benar. Ada kita ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Kita tutup balik dengan la ilaha illallah. Memang ya Allah semuanya Engkau. Dan dalam kehidupan aku ni semua yang Kau aturkan, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hakikat syahadat yang sebenarnya adalah bila mana hamba itu menyaksikan dengan mata hatinya. Mata hati ihsan akan ketunggalan Allah Taala. Bersanding nafi isbat. Bersanding tu apa bersanding? Sanding kan ada dua, nafi dan isbat. Nafi kita menafikan, isbat kita menetapkan. Nafi isbat, dia mesti datang bersanding gitu. La asyhadu an la ilaha illallah, nafi. Illa isbat, la nafi. Isbat menetap. La nafi. La ilaha illallah. La ni menafikan yang lain. Ada Tuhan yang lain tak? Tak ada. Ada Tuhan tak? Ada Tuhan yang lain. Yang lain tu dipanggil Tuhan tapi dia bukan Tuhan. Apa makna Tuhan? Apa makna Tuhan? Apa makna Tuhan? Siapa Tuhan? Tuhan tu yang kita sembah dia. Betul? Habis tu pun kami sembah juga. Kalau kita terjemahkan Tuhan tu ialah betul. Tapi orang kafir pun kata tu. Lembu tu kami sembah ke? Apa makna Tuhan? Cakap aje, tak apa, tak ada salah dah. Kuasa. Ya? Kuasa. Yang berkuasa. Sebenarnya yang patung besar yang disembah tu kadang-kadang keluarkan suara juga tak? Ya. Betul. Tanyalah orang yang Tok Sami dia yang jaga. Keluar suara lah, permintaan kamu sudah dikabulkan. Dia bercakap juga. Bila dia bercakap mestilah percaya sebab Tok Sami dia tu. Dia pun beritahu Tuhan kita tadi cakap, Tuhan kita cakap. Takkan Tok Sami bohong. Tok Sami selalu tak pakai baju. Puasa je, takkan dia bohong kan. Dia adalah syarat-syarat kepercayaan dia tu. Jadi kita terjemah Tuhan ni dia betul dulu. Ni Tuhan, apa makna Tuhan? Tuhan ni ialah semua perlukan dia, dia tak perlukan diri sesiapa. Tuhan semua perlukan dia, dia tak perlukan siapa-siapa. Baru Tuhan.
Jadi kalau kita ambil terjemahan tu pergi letak dekat mana-mana pun dia tak akan betul kecuali pergi pada Allah. Tuhan. Dia tak perlukan siapa-siapa, semua perlukan dia. Baru dia jadi Tuhan. Yang patung tu perlukan manusia tu dia. Kalau patung, kalau kita tak pergi sembah dia, apa itu dia? Dia tak bercakap. Dah jadi batu. Itulah tu. Apa pun kalau kita ambil dia punya takrifan tu pergi letak tak ada yang sesuai kecuali Allah Taala sahaja yang sesuai. Apa maksud dia? Tuhan. Kita perlukan dia. Semua perlukan dia, dia tak perlukan siapa-siapa. Baru jadi Tuhan. Kalau dia perlukan orang, macam kita ni perlukan orang tak? Perlu nak makan pergi kedai, orang dah masak apa semua. Siapa perlu tak tu? Kecuali Allah Taala je. Tidak ada Tuhan yang sebegitu. Tidak ada Tuhan yang sebegitu. Sebegitu maksudnya kita faham tadi ya. Tidak ada Tuhan yang sebegitu illallah, melainkan Allah. Nafi, kita nafi ini nafi, ini namanya isbat. Isbat maksudnya menetapkan. Ini nafi lah. Kita menafikan yang lain daripada Allah. Kita menetapkan Allah sahaja yang jadi Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berhak disembah. Yang paling berhak disembah ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berhak diminta pertolongan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Jadi kita lihat balik dalam kehidupan kita ni, ada beberapa kaedah untuk kita lihat. Antaranya yang pertama ialah dipanggil penelitian. Cuba kita lihat balik alam ni, siapalah yang uruskan ni semua? Dia jadi sendiri ke? Allah. Siang. Bintang ada berapa bintang kat atas? Cuba tengok dalam NASA, NASA. Google nanti, Google. Cuba tengok bintang pada as-sama. Dalam lafaz Quran nanti ada dua, satu as-sama, yang kedua as-samawat. Kita akan jumpa kata ni, as-sama langit dunia. As-samawat langit yang tidak boleh lagi dicoka oleh manusia. As-samawat. Ni as-sama ni pada langit dunia ni ada bintang kalau ikut dalam NASA punya tu kan. Oh, itu juta. Berlian-lian, trilian. Cuba sebut. 1 triliun. Triliun pun 3. Berapa kosong kita tahu? 7. 100, 1000, 1 juta, 1 juta, 100 juta, 1 bilion kan? 100 juta 100 juta, 1 bilion, betul? 100 bilion berapa kosong? Triliun berapa kosong? Triliun 9. Triliun 8. Triliun 9 kosong. Tak, 12. 12. Zillion berapa kosong? Lepas zillion apa dia? Zulian. Zulian 8848 je. Kan? Zulian 8848 je kan? Betul tak? Zulian 8848 je kan? Tak tahu. Saya luas lagi. Saya sebab ada dulu jiran dulu tu dia orang kuat Zulian. Saya tengok kereta dia 8848. Kereta dia 8848. Apa benda 8848 tu Itu bukan hypo ke Ustaz? 858. Dulu itulah kan. Dia bawa ekor. Ada 88. Sebenarnya 8848 tu ketinggian Everest. Oh. Ya, ketinggian Everest. 8848. Puncak yang paling tinggi sekali untuk didaki ialah Gunung Everest. Jadi 8848 kamu dah mencapai satu yang gitu dia punya syarat. 8848 ni ada yang sebut. Zillion kita pun tak tahu. Tu bintang tu yang tu semua tu yang kita tu sendiri tak boleh nak sebut tu. Nanti balik tengok NASA. Tengok gambar-gambar dia yang dia ambil, yang dia boleh ambil daripada kamera yang dipasang. Kamera yang dipasang di atas ni. Dia ambil. Itu semua tu siapa yang jaga? Semua bintang tu yang tak gugur tu siapa jaga? Allah kan. Kalau kita ada masalah kita tengok ke atas, ya Allah, Engkau boleh mentakdir ni ya Allah. Takkanlah aku yang kecil ni tak boleh Kau jaga. Maksudnya kita yang tak yakin Allah SWT.
Kalau kau yakin dengan Allah Ta'ala, bukannya masalah kau lebih besar daripada bintang tu pun, kau tu kecil je. Takkan masalah. Masalah kita antara ni je kan, ni bawah ni. Bukannya banyak pun masalah. Sini masalah, sini masalah. Kau ada masalah lain? Sini. Inilah masalah kita kan. Kat hati, lepas tu kat perut. Ada masalah lain? Pada. Allah Akbar. Allah dekat. Masalah kecil je, tapi sebab kita tidak ada. Jangan kata engkau ada masalah besar, tapi katakanlah aku ada Tuhan yang maha besar. Jangan kata engkau ada masalah besar, tapi aku ada Tuhan yang maha besar. Bakat masalah tu dia boleh selesaikan dengan mudah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah. Takwa tu kat mana? Takwa tu kat mana? Hati. Hati kau ada masalah. Tak? Hati kita ada masalah. Siapa yang bertakwa pada Allah, ada masalah tu diselesaikan. Ada rezeki, Allah Ta'ala dah tanggung dah rezeki kita, dah jamin dah. Siapa tak percaya bahawa Allah Ta'ala dah tanggung rezekinya, seolah-olah dia tak percaya bahawa Allah Ta'ala tu tak ada. Allah Ta'ala tu tak ada. Siapa yang tak percaya rezekinya dah ditanggung oleh Allah, seolah-olah dia tak percaya bahawa Allah Ta'ala tidak ada. Kalau dia percaya Allah Ta'ala tu tidak ada, apa akan jadi pada dia? 6 tolak 1. Kosong awak. Hidup awak tak guna langsung. Kenapa dah tak percaya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dia balik semula. Cerita ni ialah kena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kena Allah Ta'ala, jadi masalahnya, ada masalah yang lebih besar daripada Allah ke? Tak ada cakap gitu. Tak ada masalah besar. Aku ada Tuhan yang maha besar yang boleh selesaikan. Allahu Akbar. Jadi motivasi kan. Datang juga Ustaz masalah kan. Sebab raja kita ni dia tak kuat. Raja tak kuat. Betul. Raja bagi arahan kepada rakyat, rakyat buat bodoh je. Raja yang tidak berdaulat kan? Raja bagi arahan pada Perdana Menteri buat kerja dia je. Raja bagi arahan pada askar, nafsu dia pun tak ikut. Maksudnya raja tu yang tak kuat. Raja kita ni tak kuat. Kenapa dia tak kuat? Hati kita tu, kenapa dia tak kuat? Tak kenal Allah. Sebab dia tak pergi dekat dengan Yang Maha Agung. Yang Maha Agung Allah. ya, bukan politik ni. Sebab tu Yang Maha Agung tu dia besar. Malik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Al-Malik, raja bagi segala raja. Siapa raja ni mesti dekat dengan Malik. Raja bagi segala raja baru dia kuat. Kalau dia jauh daripada Allah SWT, maka hati tu tak kuat. Tangan buat benda baik. Dia ambil mesej, dia pun kongsikan tu. Ramainya minta friend request. Ya je. Kita tu ambil satu mesej. Saya kata satu yang kita wiralkan boleh menyebabkan kita muflih di akhirat. Satu benda yang sekarang ni orang buat dosa sangat. Dia buat satu je, tapi dia punya gandaan dia tu, viral dia tu menyebabkan dia boleh muflih di akhirat. Yang kita mudah-mudahan kita viral ni betul tidaknya. Yang penting aku tak suka dia, viral je lah. Bila viral je benda tu tak betul, dia menyebabkan kita boleh muflih. Sebab apa? Berapa banyak yang dah disebarkan. Itu satu je. Umat yang sekarang ni lebih cepat muflih daripada orang dulu. Orang dulu kalau dia kutuk orang, dia kutuk gini je kan, dia fitnah gini je, lepas ni ada ramai pun 10-20 orang je. Tapi sekarang kalau dia kutuk orang, satu dunia boleh tahu. Satu dunia, lepas tu kau nak minta balik. Ada seorang syekh datang, anak murid ni datang minta maaf. Dia kata, aku boleh maafkan kamu. Boleh? Kamu ambil je bulu ayam tu, yang nyapu bulu ayam tu. Nanti kamu buang dia, kamu balik rumah buang. Nanti kamu datang sini semula, aku maafkan kamu. Tapi dalam perjalanan tu kamu kutip lah balik. Kutip. Bawa aku balik. Nanti sampai aku maafkan. Dia buat. Esok dia datang, dia kutip balik tu. Nak tanya kau, berapa banyak kau boleh kutip? Berapa banyak kau boleh kutip? Kau dapat kutip semua tak? Kau tak dapat kutip semua. Macam tu lah kamu buat dosa. Walaupun aku dah maafkan kamu, tapi dosa yang lain tu macam mana kamu dah buat tu? Boleh tak? Tak boleh tu. Tapi memang tak boleh. Jadi
Apalah kita ni, sibuk viralkan benda yang tak betul. Jadi mungkin satu dosa yang kita buat tu hari ni boleh menyebabkan kita muflis di hari akhirat. Muflis ni maksudnya apa? Kita bawa pahala yang banyak, sampai di akhirat nanti kita bagi pada orang, ambil dosa orang balik. Muflis tu defisit. Dia bawa harta banyak, tapi rupanya negatif dia punya harta. Dia muflis. Masya-Allah. Jadi kalau kita benar kenal Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita tak akan lakukan itu. Jadi syahadat, cuba kamu saksikan, cuba tengok. Lepas tengok alam tinggi, tengok alam rendah. Tengok bumi, tanah yang sama, letak benih yang berbeza je. Pokok ni, pokok durian, pokok rambutan, pokok manggis. Kita tak rasa takjub. Rasa tengok, boleh makan buah durian king. Durian king. Tapi ni kita tak tengok. Tak rasa takjub. Ada satu YouTube yang dia buat, dia pasang kamera pada benih dekat dengan benih tu. Dia biji ni nanti akan tambah tu. Dia keluar tu. Ya Allah. Tengok ni pada mata kita ni. Yang dia scan semua biji mata tu, dia tengok bercorak-corak yang berbeza. Tengok situ, Masya Allah, cantiknya biji mata. Siapa yang buat tu? Betul Allah yang buat. Habis benda tu ada pada kita kan. Buah pinggang satu berapa sekarang jual? Macam dia tak pasal. 500,000 dah boleh. Kaya tu. Akan nak jual? Satu. Ada orang nak beli. Ikut umur. Macam tu tahu trader Macam dah. baca Yelah, kalau dia jual 500,000 nak beli, nak jual. Jual lah. Boleh? Ada kawan saya tu, bukan kawan itulah, dulu kawan apa. Dia ni yang berhormat kawasan kita ni, Haji Zulkifli. Haji Zul. Dia sebenarnya buah pinggang dia ada 3. Memanglah buah pinggang dia 3. Sebab satu lagi tu dia tambah. Dia dah rosak buah pinggang. Anak dia derma. Anak dia sanggup korbankan. Anak dia derma. Buah pinggang kita ni tak dibuang. Dia tambah je kat depan dia satu. Oh, tak buang? Tak buang. Oh. Mas tak beritahu saya. Kan dia buang nanti. Tapi nak jual tak buah pinggang? Berapa nak jual? Mahal kan? Jual tak lah, tapi kalau bagi pada bapak dia tu Yelah, sebab kita bagi tu nilai dia tak ternilai. Kan? Maksudnya yang kita bagi tu, kalau kau nak bayar ni tak ternilai dia punya harga. Jadi kita ada pada benda tu, ada pada kita semua. Mata sebiji dah minta mata biji. Awak nak jual berapa mata biji? Kalau dah boleh digunakan 500,000 juta boleh? 500,000 juta buta sebelah. Oh, tak nak. Oh, kaya lah kita. Maksudnya cara kaya lah kita ni. Allah Ta'ala dah bagi pada kita kaya, tapi kita tetap miskin. Aku ni miskin. Kamu tak kenal kot. Kamu tak kenal Allah Ta'ala. Bila tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu jadi masalah. Okey, tengoklah. Pertamanya cerah dulu. Yang sekeliling kita tengok. Ya Allah, betul lah Engkau. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi ya Allah. Itu naik saksi itu sebab kita dah nampak dan boleh rasa betul. Kita duduk macam ni ya. Kalau kita duduk renung ini, perasan tak ada macam ada benda melihat tapi dengan tanpa mata. Kalau melihat dengan mata macam ni kan. Tapi dia melihat tanpa mata. Kalau dia melihat mata, orang buta. Ada kan? Tak rasa. Kita rasa ada yang melihat tapi dia melihat tanpa mata. Nampak rasa? Nampak rasa? dapat. Lalu Kita rasa macam ada tu je kita. Contohnya macam kita pergi satu rumah, macam ada yang mati je ni. Tapi dia ada mata. Tapi yang ni dia perhati tanpa mata. Allah sentiasa lihat kita. Lihat daripada luar hingga ke dalam. Apa yang kau cakap tu semua taklah nampak. Tapi dia lihat tanpa mata. Kalau mana mata dia? Oh, mata dia Ustaz. Tengok kat awan tu ada mata Allah. Pandai dah kau. Awan
apa kecil Allah sangat bentuk mata. Ya, apa kecil sangat mata Allah tu. Habis macam mana Allah Ta'ala nak lihat yang lain? Allah Ta'ala lihat kita, Allah Ta'ala nak lihat seluruh alam ni macam mana? Maka dia melihat dengan mata, bukan melihat dengan mata. Kalau melihat dengan mata, maka dia melihat dengan terbatas. Tapi kalau dia melihat tanpa mata, bukan dengan mata, maka dia melihat tidak ada sesuatu pun yang terlindung tanpa mata. Ada mata tak? Ni ada mata tak ni? Ni ada mata tak? Ni ada mata tak? Ni ada mata tak? Tak ada. Kita je kata dia tak ada mata. Cuba kita bentukkan mata dia. Kan? Siapa yang bentuk? Manusia. Saya lah bentuk. Siapa bentuk mata kita? Allah bentuk mata kita. Kalau sekiranya macam ni, kau ingat dia tak ada mata ke? Cuma tak dibentuk je. Kalau Allah Ta'ala bentuk, aku akan nampaklah mata tu. Tapi sekarang dia tak nak bentuk. Allah Ta'ala kalau dibentukkan dia jadi bentuk. Dah jadi digambarkan, dibentuk. Jadi Allah Ta'ala tak perlu pun. Dia nampak tak ni? Dia nampak tak? Dia nampak tak? Dia nampak ni. Mata dia sangat luas. Matanya sangat luas. Ada titik tak? Ada titik tak? Ada titik? Ada titik. Ni kan titik dia ni. Tapi kata tak ada titik. Ada titik tak? Ada. Ada titik? Ada. Titik dia banyak ni titik. Cuma kita tak perasan je dia tu. Oh tak ada. Saya tak ada mata. Allah Ta'ala melihat tanpa mata. Patut dia. Kalau dia melihat ada mata, mesti dia lihat sini je, dia tak lihat sini. Dia lihat luar je, dia tak lihat dalam. Jadi Allah Ta'ala melihat tanpa mata. Maka bila dia melihat begitu, tidak ada suatu ruang pun yang tidak terlindung. Ada yang terlindung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Kalau kita dapat rasa gitu, kita pergi mana-mana, kita tak buat apa-apa lah. Nak buat apa? Nak buat benda jahat. Tak mampu kita nak buat. Sebab kita tak dapat rasa, itulah menyebabkan kita terbuat dosa. Okey. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah menyatakan bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia sendiri yang menyaksikannya. Dia menyaksikan diri Dia. Syahidallah telah menyaksikan Allah Ta'ala bahawa sesungguhnya Dia tiada Tuhan melainkan Dia. Allah Ta'ala dulu saksikan diri Dia. Tapi Dia beritahu pada kita sekarang ni, aku, Tuhan kau, tidak ada Tuhan melainkan aku, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illallah, kalimat nafi dan isbat yang membawa pengertian al-uluhiyah, yakni ketuhanan. Tuhan yang maha kaya tidak berhajat daripada segala sesuatu. Tuhan yang maha kaya tidak berhajat kepada sesuatu. Bahkan segala sesuatu amat berhajat kepadanya. Boleh tadi? Apa makna Tuhan? Itu dia bagi. Apa makna Tuhan? Semua berhajat kepada Dia. Dia tak berhajat kepada yang lain. Itu nama Tuhan. Kalau tidak, Dia bukan Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang sebegitu. Jadi tidak ada Tuhan yang sebegitu kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang begitu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba juga menyaksikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah al-kubra, penghubung yang agung, dan uswatun hasanah, sebaik-baik suri tauladan dalam menyampaikan sekalian makhluk kepada Allah Ta'ala. Saksikan lagi Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh kita doa tanpa ada salawat. Kita nak doa tanpa salawat tak sampai. Tak sampai. Siapa yang banyak bersalawat kepada Rasulullah, ada banyak masalah mana pun dia boleh diselesaikan. Salawat dapat cahaya sebab dia menjadi penghubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh sampai kepada Allah. Sebab tu doa kita awal ada salawat, penutup ada salawat, supaya tak di hijack di tengah jalan. Hijack. Doa kita naik, tak ada salawat, hijack. Syaitan ambil. Jadi kebaikan tu sepatutnya dapat, tapi di hijack. Kita doa, Allah Ta'ala kata kamu doa aku terima, tapi doa saya tak sampai Ustaz.
Sebab tidak ada Hajat. salawat. Doa hajat. Syaitan bawa. Jadi kan doa naik gitu. Doa ni kan ada roh. Kan kita doa dengan roh sampai ya. Jangan doa mulut saja. Doa dengan roh. Kan kita doakan ada Tiba kan kan setan tu hajat macam ayat Nanti memang. kita kata ni roh Tahu dia cerita ada. sangat. Dia ada. Kan? Ni Doa dengan hati tu. doa dengan hati. Doa dengan roh. Ni lah. Betul kan? Kita doa gini kan ada titik sini. Mangkuk kan saya tu tadi. Mangkuk ni kita doa di sini. Kita doa. Kalau kita doa kita tak sampai lah. Siapa yang doa dengan roh ni, dengan hati, dia boleh sampai lah kepada Allah SWT. Tapi kalau tak ada salawat, dia akan dihajat di tengah jalan. Hajat. Oh, hajat ada juga Ustaz. Memang kita syaitan. Jadi kau doa kebaikan tu, zat dia turun ke lain. Ambil ke lain. Jadi gunakan dia sebagai perisai untuk sampai kepada Allah SWT. Banyakkan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kitab kita ni dia asyik pesan je. Lepas pada ni nanti dia akan pesan lagi. Banyakkan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Banyakkan bersalawat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang yang banyak menyebut zikir akan Allah. Wa zakarallah, banyak menyebut zikir Allah. Ada nanti kita ada peringkat-peringkat. Nanti dalam jilid yang kedua, ayah dia balik ni akan perkenalkan insya-Allah nanti zikir dan kita amal. La ilaha illallah. Bila nak zikir Allah, Allah, Allah. Bila nak zikir huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa Allahul ladzi Allahu la ilaha illa huwa dia zat. Balik pada zat. Qul huwallahu ahad. Qul Allahu ahad. huwallahu Ahad. ni nanti dia kata. Wallahu Katakanlah ahad satu. dialah zat itu. Dialah namanya Allah. yang satu ahad. Esa, tunggal, sifatnya tunggal. Huwa tu balik pada zat. Allah, Nama. asma, nama. Allah. Ni satu daripada nama Allah. Tapi Allah ni, nama Allah macam seolah-olah mengambil semua nama masuk pada dia. Sedangkan dia pun adalah nama bagi zat ni. Zat ni. Ada lagi nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu saya dalam bismillah tu berapa nama Allah itu kita dalam ni? 1, 2, 3. satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Empatlah dalam ni. Tapi bukan. Dia semua dalam ni, semua nama Allah Subhanahu Taala duduk dalam ni semua. Duduk dalam ni semua. Nama Allah Subhanahu Taala tu ada. Sebab tu dia letakkan di atas sekali. Kamu nak buat apa-apa pun, aku ada punya nama yang banyak, tapi kamu pakai nama ni pun sudah boleh. Maknanya password dia ialah Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu Nabi kata buat apa-apa pun jangan tinggal baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia jadi password kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi mana-mana sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah akan jadi mudah. Ada satu kes kita ni. Kan? Boleh selesai ke tidak ni masalah ni. Sementara ada masa coba Bismillahirrahmanirrahim. Bertawassul dia panggil, bertawassul dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah tengok mudah pula. Senang pula. Memanglah. Sebab bila orang Taala kata senang, mudahlah. Tapi orang Taala kata susahlah kita. Jadi minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya kita ni selalu je tu. Ada tak perkara yang mustahil bagi Allah Taala? Ada tak perkara yang mustahil bagi Allah Taala? Tak ada yang semua dia boleh buat. Nabi Yahya ni tak ada anak, dia dah tua. Isteri dia mandul. Lepas tu dia minta, wahai Tuhanku, aku minta zuriat. Kalau anda tahu nak anak bini kau mandul, kau pun dah tua, apakah? Jadi tak ada yang mustahil bagi Allah. Kita minta lah.
Yakin Allah SWT dapat. Zuriat dia nama apa? Nama apa? Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Nama Zakaria. Dapat nama. Macam mana aku ni boleh dapat anak? Aku dah tua, bini aku mandul. Wahai Tuhan, aku tunjukkan bukti dia yang isteri aku dah mengandung. Dulu tak ada test pergi farmasi. Pregnancy. Okey, dah ada. Tak ada kita, apa tanda dia? Kita boleh bercakap sampai 3 hari. Itu dia apa bahasa Melayu kita? Kalau orang perempuan ngandung, dia nak makan benda-benda tu dia panggil apa? Ngidam. Contohnya tanda ngidam pada orang lelaki lagi teruk. Sampai tak boleh cakap. 3 hari tak boleh cakap. Suami tak boleh cakap. Kalau isteri tak apa, ni suami tak boleh cakap. Apa benda kau ni? Dia enggak ada tu. Orang hidam kan pelik-pelik kan. Macam-macam kan. Nak makan benda. Daging landak nak makan. Bila awak nak makan daging landak? Nak makan daging landak. Alhamdulillah isi saya tak ada lah yang tu. Banyak je makan kepuk lekor je. Orang Terengganu lauk singa. Sedap tu. Itu je yang lain tak betul tak ada. Tapi ada yang pelik, ada. Yang paling pelik ialah kalau isinya relax je. Mengandak ke je. Yang suami Tak. pernah jumpa gitu? Tak. Suaminya tu. Suami Dia bau dah yang ni. bagus punya. Tak tahu dah ngadu dia. Dia lawyer dia nak teruk ngidam kan. Oh minta lawan tak macam-macam lah. Sekarang kita orang lelaki ni tiba-tiba lawyer, tiba-tiba pening. Siapa dah ngandung lah. Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu kepada semua makhluk, sehingga tidak sempurna keimanan seseorang dalam kalimah syahadat sehinggalah menyertai dengan penyaksian kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Nanti kita akan jumpa orang-orang Kristian, dia bila syahadat dia tambah lagi satu. Tak, jangan pelik, tak ada, tak masalah. Tambah yang tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa nabiyullah. Bahawa Nabi Isa itu Nabi Allah. Tak ada masalah. Memang kita pun kena beriman pada Nabi Isa. Cuma tak beriman pada Kristian tu lah. Sebab Kristian tu dah diselewengkan. Nabi Isa kita tetap. Nabi Isa diturunkan tak? Ya, Nabi Isa diturunkan. Kami percaya, kami pun tak menafikan. Kalau kita tolak Nabi Isa pun boleh jadi kafir. Ni Nabi Isa dia, kami pun itulah Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup akhir zaman. Nabi Isa dia bukan anak Allah. Itu dia kita. Tapi dia adalah Nabi Allah. Nabi daripada Allah SWT. Itu. Jadi penyaksian itu tidak akan sah kalau tidak ada disertakan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai saudaraku, ambillah ilmu ini dengan penuh adab. Cinta, fakir. Fakir itu maksudnya berkehendak. Fakir, insya-Allah nescaya akan membuahkan makrifat dan kehambaan. Tujuan belajar ilmu tauhid ialah kenal Allah. Makrifat tu artinya kenal Allah. Daripada kenal Allah, untuk apa kita kenal Allah? Untuk apa nak kenal Allah? Kita sayang. Supaya nak jadi benar-benar hamba kepada Allah. Dia tulis membuahkan makrifat dan kehambaan. Ada tak orang belajar jadi tu nak belajar kenal Allah dia jadi Tuhan? Pelik. Tak ada kita tu. Kita dah jadi Tuhan. Kita tak perlu lagi sembahyang. Kita tak perlu tu. Macam Ayam pin. bukan ayam pin dah tak ada. Lepat. Lepat pisang tu. Nama dia tak tahu. Tak usyuk tak payah sembahyang. Kalau tak kosong tak payah sembahyang. Kalau tak ada, tak kenal hakikat, lagi tak perlu sembahyang. Peliklah kita. Tak ikhlas dengan sembahyang. Kita ikut Nabi tengok sampai ke mati Nabi sembahyang. Nabi ada kalau lebih tinggi pada Nabi ke? Tak ada. Nabi apa tujuan belajar makrifat ni? Makrifat ni maksudnya belajar kenal Tuhan sampai benar-benar kenal Tuhan ni untuk apa? Untuk jadi benar-benar hamba Allah. Bila benar hamba Allah, apa sifat dia? Bersyukur, sabar, tawakal, ikut perintah Allah. Itulah dia. Bila hamba ada tak? Bila Tuhan dia suruh buat kerja apa-apa, tak nak aku. Ada gitu?
hamba. Tuan dia kata, pergi ambil air. Macam penat dah pula hari ni tuan. Tuan lah pula ambil sendiri. Ada dia kata hamba kata gitu? Tak ada. Tuan hamba ni macam mana? Pukul 3 pagi. Bangun je. Apalah tuan, pukul 3 pagi panggil kita. Tuan dia buat apa agak ni? Sibah. Ada. Kalau kita benar-benar hamba, bila kita kenal Allah, tu Allah kita ni bukan macam tuan tu. Allah Ta'ala kita tak pernah menyusahkan kita. Dia kalau dia suruh kita buat tu, maksudnya dia sayang sangat pada kita. Buat, kamu akan dapat bahagian ni. Bila kita kenal Allah, maka kita akan menjadi hamba yang benar-benar bersifat dengan sifat kehambaan. Jadi tak perlu lagi bimbang. Hamba dia tak perlu bimbang apa-apa sebab tuan dia dah ada. Buat makan, tuan dia dah kata sayang, pening kau. Buat ayah kerja. Makan nanti aku dah sedia. Dan tak minum aku dah sedia. Semua dah sedia dah. Kita hamba kan? Hamba. Jadi kita kalau ada Tuhan yang begini sifatnya, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Bijaksana, takkanlah kita bimbang lagi tu. Jadi di sinilah bermulanya belajar. Bila belajar kenal Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan masuk dalam 70,000 orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Masalah ya Allah, okey je. Saya ikut perintah apa ya Allah. Kalau datang syaitan. Syaitan kata kalau kau sembahyang penat-penat ni, nanti kalau sebab dia punya kehidupan kita dah ditulis oleh Allah. Kan? Kau senang sembahyang penat-penat, nanti kamu masuk neraka juga. Kita nak jawab apa? Kita nak jawab apa? Syaitan datang, ada seorang budak ni, dia asyik mesej saya, Ustaz, saya baca Quran pun dia datang lagi sifat munafik. Dalam diri dia kata munafik budak kedah. Kita tahu, tadi dia mesej lagi, Ustaz, mak saya dah hantar ke pondok, tapi pondok tu ni ramai budak-budak dalam pondok tu buat benda maksiat. Saya nak lari balik. Budak-budak besar ni pergi masuk pondok kadang-kadang macam-macam lah dia tu. Dia tengok tak tu, dia nak lari sebelum. Dia datang perasaan tu. Katalah kita tengah buat amal ibadat. Alah, kau buat amal ibadat. Kalau kena masuk neraka jugalah kau. Kalau masuk syurga, kalau masuk syurga, kalau tak buat apa masuk syurga juga. Kan Tuhan tu kan Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kalau datang gitu kita nak buat macam ni. Syaitan ni pandai. Setakat kita ni dia Tuisya. senang sangatlah dia tu kan. Macam mana nak jawab? Kau tahu dah aku syaitan, kenapa kau ikut syaitan? Kan syaitan ni Nabi Adam pun kena kan. Sebab dia datang sebagai pemberi nasihat. Kalau dia datang sebagai musuh, susah, kita susah nak terima. Tapi kalau dia datang sebagai pemberi nasihat, aku nak beri kau nasihat yang baik. Kita pendengar macam betul juga ni. Tapi tu kan syaitan. Syaitan kalau dia bagi nasihat macam mana pun, walaupun baik sekalipun, jangan ikut dia. Itu syaitan. Makan banyak. Macam mana kita nak jawab? Macam mana nak jawab? Kalau syaitan kata kalau kita buat amal ibadat, macam mana pun kamu buat amal ibadat, kalau Allah dah masukkan kau dalam neraka juga. Kita nak jawab macam mana? Orang yang belajar ni makin banyak datang tau. Syaitan ni dia dengki dengan kita. Makin belajar gini kan, aku datang kat begini. Dulu tak fikir apa-apa, sekarang macam-macam fikir Ustaz. Dan bila dah belajar, dulu tak belajar, tak fikir apa, buat je. Sekarang bila dah belajar, oh dia mula datang. Dia persoalkan, kau macam ni. Dah jawab macam mana? Cuba jawab. Kan kita dah belajar tu sikit. Kita cakap macam ni. Syaitan. Macam mana nak tahu syaitan? Syaitan tu dia suruh kita lawan dengan Tuhan tu ya. Mana kita tahu perbuatan Allah? Allah Ta'ala nak letak kita kat mana? Kalau Tuhan aku dah taat pada Tuhanku. Tuhanku suruh aku buat, ini aku dah buat. Aku rela tu apa yang dia perintahkan, aku ikut dia. Kalau dia nak masukkan aku ke dalam neraka sekalipun, aku tak ada masalah sebab dia Tuhan aku. Dan kalau Tuhan nak masuk aku dalam neraka sebab aku taat pada dia dan dia masukkan aku dalam neraka, tak ada masalah sebab dia Tuhan aku. Kita jawab supaya dia tak ganggu kita lagi. Dia ni orang suruh dia nak berhenti, suruh dia berhenti daripada buat ibadat, dia masih juga degil. Dia tak kacau lah.
Biasanya syaitan ni dia punya, kalau nafsu dia dalam bahasa memujuk, merengek. Belilah cantik tu, belilah itu syaitan biasa nafsu. Kalau syaitan ni dia biasanya menyerang. Ambil lah. Dia sekali dia datang. Sekali. Kalau sekejap datang bujuk rayu itu maksudnya dia nafsu. Kalau syaitan dia macam serigala. Kalau dia serang sekali, dia terus. Itu syaitan. Kalau dia datang sekali je, tak kerana habis. Contoh, bulan puasa. Saya nak baca Quran 1 juzuk. Kita lawan je, terus menang. Tapi tu letih lah tu, tidur lah kejap. Tu nafsu. Tu nafsu. Tu untuk beza lah. Tapi kadang-kadang susah nak beza kan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kita ganti di sini. Tapi orang zikir Hu Allah boleh. Hu Allah pun ada, dia ada. Huwa tu dah. Akhirnya zikir yang paling sampai, paling tinggi zikir ni ialah dia diam je. Sebab apa? Ke kanan ke kiri tengok jadi yang lain kecuali Allah. Tapi dia diam. Sebab dia pandang mana pun dia hanya nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lain ke? Cuma kita je tak nampak, yang lain nampak. Aina ma tuwallu fasamma Allah. Mana saja kamu paling, situlah wajah Allah. Ada yang lain ke yang boleh buat sesuatu? Ni ustaz saya angkat tangan. Kalau Allah Taala tak bagi kau angkat, boleh angkat ke? Siapa yang angkatkan tu? Jadi ni kita nampak engkau yang angkat tangan, tapi hakikatnya akan nampak Allah. Tak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ada zikir-zikir dia nanti. Tapi kita pergilah dulu dengan yang maksurah ni, yang maksud kita pergi yang paling basic. La ilaha illallah. Banyakkan la ilaha illallah. Banyakkan salawat, banyakkan istighfar. Jadi para ulama kata paling kurang 300. Berapa kadar zikir yang kita perlu zikir setiap hari? Paling kurang 300. 100 salawat, 100 istighfar, 100 la ilaha illallah. Pagi 300, petang 300. Kalau dah dapat pagi 300, petang 300, satu hari 300. Paling kurang 300. Kalau tak cukup 300, maksudnya hati kita sangat lalai. Itu paling kurang dia minimum 300. Kalau tak tu pun nama je dalam solat. Subhanallah. Subuh 100. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 100 kan? Subuh 100, maghrib 100, isyak 100. Itulah dia dah tu 300 paling kurang. Tapi kalau kita nak ambil yang ini, yang basic ni, la ilallah 100, istighfar 100, Allahumma shalli ala Muhammad 100. Paling kurang 300 supaya hati kita tidak lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Beza rububiyah Rabb. Ketuhan. Dia bahasa Melayu kita ni dia nampak sama kan. Ilah pun Tuhan, Rabb pun Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Allah. Pujian bagi segala puji bagi Allah. Tuhan. Tuhan pemilik. Rabb. Tuhan pemilik. Siapa pemilik dunia ni? Allah. Siapa yang kita sembah? Allah. Tuhan juga. Tapi yang disembah ilah. Tuhan ilah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah. Kan dia terjemah kita. Mana datang disembah ni? Tengok kata-kata ada yang disembah. Ilah tu maksudnya Tuhan yang disembah. Rabb, Tuhan pemilik. Kata Rabbul Bait, pemilik rumah. Siapa pemilik rumah ni? Dia pakai kata Rabb juga. Rububiyah tu pemilik. Siapa pemilik ni? Siapa yang turunkan rezeki ni? Rabb, Tuhan kita. Rabb tu rezeki rububiyah ni. Uluhiyah. Kita tak belajar yang tu kaedah tu. Negeri Johor ni dia ambil metod sifat 20. Ini satu metod. Metod maksudnya kita nak kenal masalah, dia ada kaedah untuk pergi kan, dengar. Kalau yang Negeri Perlis dia tak ambil sifat 20. Dia ambil tauhid, uluhiyah,
Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat. Sifat. Ni Johor tak? Johor tak belajar kaedah ni. Johor belajar ni. Lagi banyak doktor tak. Ada je yang baru. Sain. Boleh kenal Allah? Ada tak kita nak menafikan sain? Bila sain dah boleh. DNA contohnya DNA. DNA tu macam mana DNA? Lengkar-lengkar. Itu yang kita nampak. DNA tu sebenarnya kita lah. Ambil satu ni DNA. Kalau kita tengok akan nampak kepala kita, mata kita sama macam kita kan. Sebiji macam kita. Betul-betul. Ya. Kalau DNA tu dia zoom dia. Ustaz kat sana. Dia ambil satu je. Yang tu kombinasi DNA ni membentuk kita. Nah tu maksudnya. Tapi ambil pada DNA tu satu. Nanti kalau tu ni DNA siapa ni? Ni anak dia ni. Anak awak tahu dia ni anak dia ni. Sebab memang dapat buka dekat situ. Cuma daripada segi bahan kimia ni benda yang halus. Kan? Bercantum tu. Gitu. Okey. Boleh saja ni tapi yang hijau ni kita belajar yang Cepat 20 minit pada. Allah Ta'ala. Tak ada ke soalan? Ada lagi? Allah Ta'ala boleh buat sendiri semua kan? Kenapa perlu dia? Tak ada tu pun boleh. Manusia tak payah usaha pun tak apalah dia gini je. Lepas tu kenyang dah. Dia jadi tak kehidupan. Tak. Dia tak jadi kehidupan. Dia ada satu sistem. Sistem tu dia ada sistem. Bila ada satu sistem ni baru kita jadi kehidupan. Kalau tidak dia tak jadi kehidupan. Tadi semua Allah Ta'ala buat semua. Kan? Tapi bila dilihat balik pada hakikat, memang dia yang buat semua. Sebab tu kita ada dua dimensi untuk kita lihat. Satu dimensi zahir ni, kita tengok macam kita angkat ni. Macam malaikat yang buat. Malaikat tu kalau Allah Ta'ala tak bantu dia untuk buat kerja tu, dia boleh tak? Dia tak ada upaya juga. Kita tengok pada diri kita ni. Kita nak angkat tangan ni, siapa yang suruh? Ni siapa yang suruh? Tak, nanti dulu. Fikiran Ni tak. kita, ya? Dalam sistem kita, siapa yang suruh? Akal. Akal yang suruh. Ni akal yang suruh. Angkat pen. Angkat ni. Lepas tu akal siapa yang suruh? Hati siapa yang pegang? Allah yang pegang. Habis kalau kita katalah dia punya, kalau kita buangkan tu semua tu, siapa yang buat tu semua? Boleh tak? Siapa yang buat? Tapi kita tak kata dia yang buat kan? Kita tahu tak dia yang buat? Kita maha tahu, kita tahu dia yang buat ni. Kalau dia tak buat, tak boleh. Itu namanya hakikat ni. Dan dia belajar ni kan? Syariat hakikat. Hakikat ni tiada yang lain kecuali Allah. Ni, supaya kita benar-benar yakin. Malaikat tu sebagai satu susunan tu je, kehidupan je. Kalau tak ada malaikat tu, boleh tak berjaya tu sendiri? Boleh saja. Tapi nak jadikan kehidupan ni, maka dia perlu ada. Ustaz, kenapa perlu ada karen ni Ustaz? Di lampu tu ada cahaya. Kenapa perlu ada karen Ustaz? Kita tanya dia. Karen tu ada sebab dia nak bagi lampu tu bercahaya. Tak, boleh ke dia jadikan tanpa tu, tanpa karen tu tapi lampu tu bercahaya? Boleh tak Ustaz? Kita akan jawab gitulah. Tapi dengan macam mana nak buktikan tu? Dia nak jadikan satu complete sistem. Ya, bila tu ada, dengan ada tu maka complete lah sistem dia. Kalau tidak, habis semua aku dah yang tu, habis kau dia buat apa? Kau tak ada buat apa-apa lah. Jadi sistem dia macam tu. Sedangkan yang menyalakan lampu ni sebenarnya Allah. kan dalam sistem sebenarnya air terjun kan? Air Sungai. Air kan? Dia empangan tu, dia dekat, lepas tu air tu menggerakkan dinamo. Kalau kita cakap kepada budak, kalau kita kata kepada budak,
Ni yang menyalakan lampu ni sebenarnya air. Budak tu dah air. Tak faham. Tapi bila kita cerita yang begitu, baru faham. Hydroelectric. Air, hydro yang tu kan. Air. Hydroelectric. Jadi kalau kita cerita tadi cerita malaikat saja, kenapa perlu ada malaikat ni? Tak boleh ke tak ada malaikat yang ni ada? Sebab sistem dia gitu. Allah Ta'ala aturkan sistem tu gitu. Baru dia jadi sistem yang komplit. Kami ciptakan bumi ni, alam ni selama 6 hari. 6 hari? Langit 6 hari. Tak boleh ke Allah Ta'ala buat gini je Ustaz? Dum! Terus jadi gitu. Okay, dia tak jadi satu sistem lah. Jadi manusia ni perlu ada sistem gitu, baru dia tu hidup. Jadi dalam sistem yang kita tak nampak ni pun sama lah, dia akan bina gitu. Boleh tak tubuh kita ni keluar-keluar daripada daripada buku mak kita, gini terus tak? Kan Allah Ta'ala boleh buat kan? Memang Allah Ta'ala boleh buat. Macam Nabi Adam tu, bentuk je tubuh dia, kemudian masukkan roh, terus hidup. Boleh tak buat gitu? Boleh saja, tapi susah lah gitu. Ni macam mana dia keluar, awak je buat je ni, lepas tu nanti masukkan roh. Jadi kehidupan dia jadi rosak. Jadi jawapan dia ialah apa sebenarnya hanya Tuhan yang tahu kenapa dia buat begitu. Tapi yang kita faham ialah kerana sistem tu dia perlu ada malaikat, ada iblis, ada ni supaya jadi satu sistem yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Komplit tak? Anda dah mirip SPM. Kata Ustaz, kalau boleh, kenapa ada orang yang cacat juga Ustaz? Komplit tak? Kalau kita tengok pada dia kan komplit lah. Tapi komplit ni ialah bila semua ada. Aku mampu jadikan orang kepala dua. Boleh? Jadi kepala dua aku mampu jadikan. Aku mampu jadikan orang yang jantungnya sebelah pun boleh hidup. Boleh? Ada mampu tak Allah Ta'ala buat? Semua dia mampu buat. Maka jadi komplit lah. Cantik je semua. Miskin, kaya, semua ada. Baru jadi komplit. Kalau Allah Ta'ala semua jadikan kaya semua, kurangnya Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala tak buat miskin tak? Jadi Allah Ta'ala buat semua sistem ni supaya komplit semua. Jadi menandakan bahawa Allah Ta'ala itu sangat sempurna. Allah. Tak boleh jawab kot. Betul tak?